بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارزقنا الخير والأمن والسلامة والصحة والعافية والعناية والبركة والتوفيق والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam menghadapi segala kesukaran dan mohonlah kesabaran daripada Allah Azza wa Jalla, dan ikatlah diri kamu dengan Allah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung, yang berjaya. Surah Al-Imran ayat 200. Al-Imran 200. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati, dikasihi dan kuasa pengajian Duha Muslimat Masjid Al-Falah USG 9 Subang Jaya, dan dihormati seluruh kehadiran rakan-rakan yang jauh yang dekat di kalangan muslimin dan muslimat di pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menganugerahkan buat kita pahala demi pahala yang tidak pernah, dalam bahasa mudahnya, terhenti aliran airnya mengalir malam siang kepada kita. Dan mudah-mudahan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah keberkatan di sebalik usia, amal kita, umur kita, keluarga, dan semua sekalilah berkat yang sentiasa sempurna disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kemuncak daripada semua itu adalah keredaannya. Allah meradai kita sesempurna reda di atas bumi ini, dan terada juga di pada mahsyar di hari akhirat nanti. Dan itulah di antara sesuatu yang paling utama. Dan bila Allah reda dengan kita di padang mahsyar, bermakna kita akan berada dalam syurganya dengan penuh keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Allahumma amin. Apa yang saya sebutkan ini sekadar untuk mengingatkan diri saya dan tuan-tuan hadir, supaya kita tak lalai, tak lupa dalam setiap saat kehidupan beragama kita, apa kita nak sebenarnya dalam hidup ini. Kita bangun awal pagi, kita boleh buka mata, nampaklah kiri kanan kita kediaman, ingat kepada sesuatu yang kita boleh ingat sebagaimana yang kita nikmati pada pagi ini. Tetapi ingat, sebenarnya walaupun kita ingat apa sekalipun dalam hidup tentang soal makan, minum, pakai, rumah tangga sekalipun, jangan kita lupa bahawa bila sampai waktu ketikanya kita akan tutup mata kita buat selama-lamanya. Di hadapan kita tidak lagi ada keluarga, anak isteri, rumah tangga, kawan taulan, tak ada lagi. Yang ada adalah kita keseorangan. Di kiri kanan kita, amalan kita. Kalau amal kita baik, kita bahagia. Kalau amal kita berapa banyak yang baik, banyak yang buruk, kita akan
hadapi kesukaran, kecelakaan dan kebinasaan. Inilah yang kita sepatutnya ingat sentiasa. Ke dalam hidup ini boleh jadi kita terlalai, terleka, terlupa, banyak sangatlah. Ya. Terlalai, terleka, terlupa. Itulah norma kehidupan. Jadi untuk mengatasi sifat terleka, terlalai, terlupa tadi, kita kena sentiasa letak dalam kotak minda kita bahawa kita nak cari ilmu supaya ilmu memandu kita. Kita nak membina keimanan supaya iman menyelamatkan kita, dan kita nak perbanyakkan amal saleh sebab itulah bekalan kita yang abadi dunia dan akhirat. Itu cara kita untuk menghilangkan kelekaan. Tapi kalau kita tak ingat kepada soal ilmu, iman dan amal saleh, kita akan mudah leka dan lalai dalam hidup ini. Sebab hidup ini boleh jadi ada nikmat seronoknya, baik makan minum, berharta, rumah tangga, macam-macam lagi lah. Itulah suatu perkara yang menjadi mustahak pada kita ialah sentiasa bermuhasabah diri, hitung diri kita sebelum dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Saya bercakap untuk saya mukadimahkan hal macam ni sebagai saya ini suatu peringatan buat diri yang bercakap, dan kita berkongsi bersama-sama lah kepada yang mendengar, baik dalam Dewan Kuliah Fatimah Zahra ini ataupun dalam yang melihat langsung online daripada Medina Studio dan rakan kita yang lain. Ini satu peringatan bersama. Satulah ketika ditanya kepada seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu daripada Banu Ghafar. Orang tanya dia satu hari, ni telah Nabi wafat, Nabi tak ada dah. Nabi dah wafat dan beliau masih ada lagi, hidup agak lama. Orang tanya beliau, apakah di antara suatu nikmat yang kamu pernah ingati dalam hidup, kamu tak lalai, tak lupa? Nikmat apa kamu nikmati, wahai Abu Dzar? Abu Dzar jawab dengan simple tapi tegas. Dia kata apa? Aku ingat sesuatu yang aku takkan lupa lalai ialah ketika Nabi Zakarani bisyai'in yudhakiruni bisyai'in. Maksudnya apa? Ketika Nabi ingatkan aku tentang soal keimanan. Ketika Nabi ingatkan aku soal keimanan, itu saat aku paling tak lupa dalam hidup. Sebab pernah satu ketika dirawayatkan Abu Dzar bersama Nabi pegang tangan Abu Dzar. Dan pegang tangan Abu Dzar, dan dengan kemas pegangan itu Nabi kata ke Abu Dzar, ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, jadid hayatak, perelokkan hidup kamu. Fa innal bahra hamiqun, kerana lautan itu dalam. Wa inna safara ba'id, dan pelayar itu jauh. Itu dia. Nabi ingatkan Abu Dzar dengan dipegang tangan Abu Dzar, dengan dikata apa? Jadid hayatak, perelokkan hidup kamu. Kenapa? Fa innal bahra amiq, kan laut itu dalam. Lautan itu dalam. Ini falsafah lah, bukan Abu Dzar tu pakar renang. Maksudnya nak cerita dunia ini dalam. Kalau lemah sungguh. Dunia ni kalau lemah sungguh. Kita pun sekarang kalau dunia ni kita lalai, lemas lah tuan-tuan. Lemas dengan nafsu, lemas dengan macam-macam lemas. Lemas di daratan orang panggil. Jadi kata Nabi Abu Dzar, ingat kerana lautan itu dalam. Wasafar ba'id, dan pelayar itu jauh. Bukan nak berlayar ke utara ke selatan, mana nak sampai ke akhirat itu jalannya jauh. Pasti tengah ada duri yang tajam menanti, halangan banyak. Jadi peringatan macam itulah. Jadi Abu Dzar teringat-ingat pesan Nabi sampai Nabi wafat pun dia tak lupa. Jadilah orang kata kesan peringatan di perkataan, kalau kita ingat betul-betul, kita tak mudah lalai dan leka. Saya sebut tuan-tuan sebab bila saya bercakap tentang isu Al-Quran, kitab Al-Quran, tak berbaca tentang isu Quran lah kita ni. Sebab nikmat ingatan ini, peringatan satu yang paling besar sekali.
Mana lagi dalam hidup ini sesuatu yang boleh kita rasa nikmat beragama kecuali adanya tazkirah disampaikan, peringatan diberikan. Ini satu rezeki kepada kita. Tuan-tuan hadir ke pengajian ilmu, walaupun dalam keadaan mungkin di sana ada halangan tertentu, halangan pekerjaan, halangan masa, urusan rumah tangga, urusan harta, macam-macam halangan kita ni. Bukan mudah nak sampai ke dewan ini, nak penuhkan dewan, kursi banyak ni, yang hadir mungkin separuh tak sampai, ramai tak ada. Halangan banyak, halangan pekerjaan, halangan keluarga, halangan nafsu dalaman pula. Nak pergi, tak pergi, akhir tak pergi. Ya, 6 kali pergi tak pergi, akhirnya last conclusion tak pergi, baik kat rumah rehat contohnya. Halangan dalaman kita. Padahal masa bukan tak ada ceramah bukan sampai 6,5 jam. Mana penceramah 6,5 jam? Sekali mari cukup, orang tak panggil dah 1 jam. Tapi halangan nafsu, nak berehat panjang. Sementara pula sakit-sakit sikit, bukan sakit banyak pun, bukanlah sakit heret kaki pun, tapi sakit sikit pun jadi alasan letih tak. Jadi ini semua halangan-halangan yang berusaha daripada jiwa sendiri, di samping halangan luar lah, rumah tangga, keluarga, macam-macam. Jadi mana jalan kita untuk hadapi semua itu? Kecuali tazkirah lah. Bila kita hadir dengar ilmu disampaikan, walaupun cebisan ilmu kita rasa macam simple je, dah dengar pun jangan perlekehkan. Jangan perlekehkan. Kerana ilmu ni tuan-tuan, kalau ikut Imam Al-Ghazali, benda hidup, tidak mati. Ilmu ni benda hidup, tak mati. Apa cabang ilmu? Fiqh, hadis, tafsir, tasawuf, hadis, Quran, apa saja cabang ilmu lah. Ilmu tentang apa saja hidup. Sebab itu ilmu Allah Azza wa Jalla, ilmu Tuhan, bukan ilmu manusia. Ilmu fiqh, hadis, tafsir, ilmu Tuhan. Allah pemunca kepada semua ilmu ini. Cuma disampaikan para ulama lah, tapi sumber pada Allah Azza wa Jalla, asas ilmu. Jadi mana mungkin ilmu itu mati? Ilmu akan hidup, dan hidup walaupun seinci berbincang disampaikan, satu cabang kecil, tapi dia akan menghidupkan hati. Maka jangan perkecilkan, alah aku dah tahu, aku dah dengar. Mendengar acap kali ilmu sesuatu yang besar faedah kepada kita. Batu para ulama kita sebut, fa inna tikrar, berulang kali kita dengar ilmu itu pernah merugikan kita, maka dia makin pasak dalam jantung hati kita. Kita dengar dah tahun lepas hal ini, dah dengar 5 tahun lepas tentang sama, jangan bimbang insyaAllah. Dengar lagi akan datang, 10 tahun akan datang, jangan bimbang. Ilmu makin banyak kita dengar, kita makin terpasak jiwa kita, hati kita. Jangan pandang kecil ilmu. Maka ilmu cabang tazkirah. Satulah kata para ulama kita dalam banyak perkara, ilmu adalah kehidupan. Ilmu adalah kehidupan. Tanpa ilmu kita dah mati. Orang boleh mati dengan 3 sebab. Orang boleh dengan 3 sebab. Ini pandangan dibawakan oleh seorang tokoh besar kita juga, iaitulah Al-Imam As-Samarqandi. Orang boleh mati dengan 3 sebab. Yang pertama, dia mati dengan sakit dan penyakit lah. Biasa kan, dah sakit, penyakit datang, biasa normalnya menempati cepatlah sikit. Bukan bermakna bila sakit mati terus, tapi normalnya macam tu lah. Orang boleh mati dengan sebab sakit penyakit. Yang kedua, orang boleh mati dengan sebab nafsu. Ini mati apa? Mati hati, jiwa. Kita nampak mati bermaksud mati mata tertutup, oksigen tak ada. Dan kematian yang paling parah ialah mati hati. Mata celik, telinga dengar, mulut bercakap, tapi mati hati, mati. Itu kematian paling parah sebenarnya. Ya. Bahasa mudahnya orang pakai makhluk maksud bangkai bernyawa. Parah. Bila hati mati, segala-galanya habis. Ilmu tak masuk apa nilai, iman tak masuk apa harga lagi. Hidup mata celik luas-luas, nak telang orang kadang-kadang, bercakap pun laju, tapi bila hati dah mati,
apa nilai kita? Ilmu tak masuk, jiwa makin kotor. Ini kematian yang kedua. Dan kematian ketiga kata para ulama ialah, yang pertama mati fizikal tadi, kedua mati hati. Yang ketiga kata para ulama, kematian ketiga ialah kematian yang sifat ilmu. Kematian yang bersifat mengejut. Yang kedua ilmu dah. Kematian mengejut. Berlaku juga mengejut dengan makna apa? Ada orang muda tiba-tiba meninggal. Ada orang tak sakit tiba-tiba meninggal. Segar bugar tak ada penyakit dia. Memang usia 30. Normalnya tak ada penyakit. Apa pun tak ada, tinggi tak ada. Tapi dengar kematian berlaku. Yang pertama, yang ketiga tadi fizikal. Tapi yang kedua tu, bila hati mati, kita akan mati semuanya. Jadi ini 3 bentuk kematian yang disebutkan oleh Al-Imam As-Samarqandi lah. Baik, itulah panjang pula saya punya muqaddimahnya, intro. Sebab dia nak cari lain, nak masuk lain tu kena intro sikit, ya. Tuan-tuan, apapun cerita saya muqaddimah ini adalah bermatlamat untuk mengajak kita semua supaya cintakan ilmu, cintakan amal, cintakan agama, sayangkan keimanan, cintakan kebenaran, ingat pada akhirat, ingatkan kematian. Itulah perjalanan seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita lengkapkan sebuah perjalanan dengan atas nama agama, insya-Allah semuanya akan selesai dengan penuh kebahagiaan. Kebahagiaan kemuncak ialah di alam akhirat sana. Itulah kebahagiaan paling kemuncak sekali. Bila malaikat sambut kita dengan title kita VVIP akhirat, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Penghujung surah Az-Zumar, ayat akhir surah Az-Zumar. Ketika itu malaikat sambut kita, meraihkan kita. Itu kemuncak keraya dah. Tak ada dah lepas pada tu malaikat. Itulah saatnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dibuka pintu syurga seluas luasnya. Dibuka pintu syurga seluas luas, masuklah kita. Masuk saja, malaikat pun sebut kepada kita, salamun alaikum, welcome, welcome, selamat datang, selamat datang, salamun alaikum tibtum, kamu nak seronok-seronoklah hari ini, berbahagialah kamu, selama-lamanya kamu nak seronok-seronoklah. Itu dia malaikat welcoming kita, tuan-tuan. Dan bila dah masuk ke situ, semuanya seronok, bahagia, sejahtera, aman. Kita pun tak berserabut dah. Berceramah pun tak ceramah dah. Yang mendengar ceramah pun tak dengar ceramah dah. Solat sembahyang pun dah tak ada dah. Fikir hal dunia tak ada. Fikir hal nak cucu pun tak fikir dah. Jadi fikir apa ustaz? Nak terfikir apa? Tunggulah kita masuk bersama syurga nanti. Tak ada dah nak fikir tentang ceramah hari apa, kelas apa hari ni, anak-anak lagu mana, makan tak makan. Memang begitu lah. Yang ada ialah seronok, 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 santai, 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 santai. Itulah syurga Allah SWT. Baik, kita nak sampai ke situ yang kita duduk mengaji ni. Kalau tak nak sampai ke situ, mengaji tuan-tuan, baik kat rumah, duduk relax depan TV 24 jam, duduk dengan phone boleh 24 jam, sembang santai, seronok santai. Tapi kan nak syurga itulah kita jadi sibuk dengan ilmu, dengan agama. Dalam keletihan cari kekuatan, dalam kepayahan cari kemudahan, insyaAllah. Baik, justru pada pagi ini kita sambung balik berbincang kita pada muka surat yang ke-64.
Kita telah berbincang pada minggu yang lepas, 2 minggu yang lalu, 20 bulan Oktober yang lalu, tentang bagaimana kita digalakkan memulakan Al-Quran dengan baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, at-ta'awudz. Mana namanya at-ta'awudz? Bahasa Arab at-ta'awudz, mohon keselamatan. Iaitu a'udzu billahi itu diringkas dalam bahasa Arab at-ta'awudz. Ya. Itu nama ringkas. A'udzu billahi minasyaitonir, dinamakan oleh para ulama sebagai at-ta'awudz. Alif lam ta ain waw zai. Zai kecil, bukan zai, zai. Zai pula. Zal. Jadi kadang-kadang sebagai tersebut huruf terus tak perasan. Itu zai. Yang besar tu, yang kasar tu, itu zal. Baik, at-ta'awudz. Baik. Kita dah sebut dah 2 minggu yang lepas, dan recording kita pun ada. Saya pun duk tengok semalam apa yang telah direkodkan. Saya tak sempat tengok semualah, saya tengok begitu sebab apa saya nak tahu apa saya dah sampaikan. Kita dah bincang dah tentang macam mana bahayanya gangguan syaitan direjam, amat derjana itu. Kerana gangguan syaitan ni tuan-tuan boleh merosakkan segala-galanya. Rosak hati, rosak jiwa, rosak kehidupan. Memang makhluk paling durjana adalah syaitan yang boleh membunuh, bukan peribadi secara fizikal, dia bunuh keimanan kita, dia boleh membunuh dalam hati kita. Dia sebut tadi kan, kematian kedua tadi apa dia? Bila hati mati kerana syaitan dah rosak, nak pulih semula bukan mudah. Nak kena pulih dengan cara agama juga, kena balik pada Al-Quran, hadis, kepada istighfar, taubat, itu caranya. Dan syaitan bergembira. Dalam satu ayat ayat sebagai satu mukadimah pada hari ini, ialah di antaranya bila Allah sebut tentang syaitan itu gembira sangat di saat apa dia. Salah satu ayat yang saya tertarik awal pagi tadi, saya tengok saya baca satu ayat surah Al-Ma'idah 91 tentang syaitan dulu ni. Belum kita baca apa yang tertera kitab syaitan, kejahatan macam mana. Dalam surah Al-Ma'idah 91 Allah sebut kepada kita, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah. Al-Ma'idah 91 Allah sebut antara sifat jahat syaitan ini kepada kamu, kata Allah, ialah apa dia? Ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dia nak jadikan kita sama kita ni boleh berbalah, bertengkar, bermusuh. Nah, tengok tu. Dia nak jadikan kita sama kita ni bertengkar, berbalah, bermusuh, masa muka, kata mengata. Itu dia. Caci mencaci. Ini kata Allah ni. Dia akan masuk tengah kamu, jadikan kamu 2 orang yang bermusuh, 3 orang tak bercakap, 3 orang, 4, 5 orang dah mula kata mengata, caci mencaci. Akhirnya timbul permusuhan, timbul perbalahan, dengkian macam-macam, kata Allah Azza wa Jalla, dan timbul kebencian. Kemudian kata Allah apa lagi? Wa yasuddakum an dzikrillah, dia jadikan lalai untuk ingat pada Allah. Lalai untuk ingat pada Allah. Zikir pun lalai, tasbih lalai. Akhirnya ilmu pun dia tak peduli. Lalu kata Allah, wa 'anis salah, kamu pun tak jaga solat. Solat mula lewat asar 4.20, dia sembahyang asar pukul 6.30, maghrib 7 malam dia sembahyang 10 minit dekat isyak. Mula-mula, lepas tu terabai satu waktu, terabai 2 waktu, akhir 5 waktu terabai semua sekali. Tak ada waktu dah. Syaitan. Di samping, di antara benda-benda maksiat, arak judi itulah, al-khamr wal maisir. Jadikan orang boleh jadi gila judi, mabuk arak yang melampau, yang memang menakutkan. Mabuk tu menakutkan dah satu hal, kemudian gila judi sampai peringkat bila baca tu berlakulah kes bunuh-membunuh, pukul memukul, pecah rumah tangga. Kerana kes judi berkecai rumah tangga yang dibina selama ini. Suami kaki judi, pukul isteri, duit tak ada, minta duit tak ada, pukul, hantam balon sampai patah retak, rumah tangga berkecai.
kes judi, kes arak bersama, bawa kereta jam 3 pagi, balon orang tengah berjalan, tak pasal-pasal, contohnya. Ini semua kerja syaitan belaka. Jadi ayat Al-Quran ni macam tuan-tuan berikan jawapan. Maka takkanlah kita nak hidup macam tu. Takkan kita bagi peluang syaitan masuk sampai tahap tu. Jadi jawapannya, lawan syaitan sungguh-sungguh. Lawan cara mana? Bukan jawab tombok syaitan kita tombok. Bukan begitu. Lawan dengan agama, dengan ilmu, dengan iman, taqwa, dengan zikir, tasbih, tahmid, jaga sembahyang, jaga ibadat, mengaji. Syaitan tak boleh nak masuk dalam hati orang-orang yang ada iman, insya-Allah. Antaranya yang mengamalkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kak selalu ada, ingat tak ada tadi? Oh, masuk. Lama dah. Pukul 8 lagi. Okay, sebab ya keluar dia mukadimahkan dulu, dia ceramahkan dulu. Tak apalah. Bergurau sikit. Baik. Jadi kita sambung perbincangan kita pada pagi ini. Menurut jumhur ulama, ayat ini bermaksud apabila kamu ingin baca Al-Quranul Karim, iaitu membaca isti'adzah tadi, maka mohonlah perlindungan dengan Allah. Kemudian sifat bacaan isti'adzah seperti kami sebutkan, ramai kalangan ulama salah membaca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jadi sepakat ulama menyatakan bahawa ayat ini bermaksud bila kamu ingin baca Al-Quran. Maknanya ulama kita berpandangan kesaat kita baca isti'adzah ataupun at-ta'awuz tadi, a'udzubillah, ialah kita nak baca Al-Quran. Ini bukan bermakna ketika yang lain tak boleh baca, Ustaz. Tidak. So, ada pandangan ulama yang lain menyatakan kepada kita bahawa isti'adzah ni dibaca bila-bila masa sahaja, hatta nak makan, nak minum pun. Sebab kita minta tiada gangguan ketika mana kita nak makan, supaya makan tu masuk dalam keadaan sempurna, memberi berkat makan minum kita, walaupun ais teguk, walaupun kuih sepotong, nasi sepinggan contohnya. Sebutlah isti'adzah itu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya tak ada gangguan pada makanan kita, walaupun sepinggan nasi, sesedut air sekalipun, masuk dalam kita punya dada kita, hati kita, masuk perut kita dalam keadaan tidak gangguan, bahkan menumbuhkan rasa cinta pada ibadat, kenyang nak ibadat. Tapi kalau kenyang nak tidur, syaitan masuk sekali lah tu. Syaitan masuk melalui nasi biryani gam, nasi arat mandi, kita pun lena zuhur entah ke mana, asal ke mana, sebab makan. Kena pula sendawa 16 kali. Istighfar tak ada, tahmid tak ada. Jadi syaitan masuk sekali lah. Jadi isti'adzah ni satu perkataan kita boleh pakai. Cuma dalam perbincangan kitab kita ni, sebab kitab kita bercakap tentang Al-Quran. Al-Quran lah. Yang keduanya ialah bila kita dapat amalkan isti'adzah dalam semua keadaan, kita seolah-olah mohon pada Allah keselamatan semua perkara. Semua perkara. Tak kiralah soal baca Quran ke, makan, minum, ketika berjalan keluar pada rumah, kita minta gangguan tak berlaku. Kerana para ulama kita sebut bahawa bab syaitan yang durjana ini ialah, masalahnya ialah kita tak nampak mereka, tapi mereka nampak kita. Macam mana Allah sebut dalam surah Al-A'raf 27. Allah sebut dalam surah Al-A'raf 27, Allah kata apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Al-A'raf 27. Syaitan kata Allah, dia nampak kamu. Dia tengok kita malam siang secara fizikal. Kita baju warna apa? Baju berpetak-petak coklat, bajunya warna hijau, warna biru, tudung abstrak contohnya. Dia nampak kita, tengah kita tidur, tengah makan, tengah minum. Tapi kita dengan dia, kata Allah Azza min haitsu la tarawun, kamu tak nampak dia. Kamu tak nampak dia. Itu sebabnya di kalangan para ulama menyatakan bahawa kalau siapa yang mendakwa nampak syaitan, ini satu
tidak kasyaf lah sebenarnya, kau lah ke. Kalau dia kata dia nampak syaitan atau bomoh tertentu, nampak syaitan begian-begian sedang berlega dalam kawasan tertentu, nampak 3 ekor, 5 ekor, 6 ekor ni, ia bertanduknya, giginya jarang-jarang ke, langsung tak bergigi ke contohnya, syaitan tua. Tuan-tuan, sesuatu yang perlu dinilai kembali. Sebab Allah kata kepada kita, la tarul, kamu tak nampak dia. Jadi apa yang penting adalah kita nak tengok pandangan agama, syaitan nampak kita, kita tak nampak dia. Jadi gangguan dia tadi menyebabkan kita tak tahu macam dia ganggu kita, tengah makan, tengah tidur, tengah berjalan. Sebab apa? Sebab kita tak nampak dia. Kalaulah takdir kita nampak syaitan dalam keadaan nak goda kita, rosakkan kita, banyak selesai masalah dari hidup kita, tuan-tuan. Banyak selesai. Tengok jam dah pukul 5 suku pagi, subuh 5.45 sekarang, 5.47 sekarang ni. 5 suku pagi tak bangun lagi, tiba bunyi suara macam nak runtuh rumah contohnya. Tengok syaitan muncul, satu rumah bangun. Sampai anak kecil umur 3 bulan dikejutkan, bangun bang sembahyang. Betul tak? Anggaplah betul lah tu. Tapi kan tak syaitan, 5 suku tak bangun, 45 tak bangun-bangun, tak bangun-bangun pukul 7 pun, bahkan tak solat. Contoh. Sebab itulah selesai banyak masalah kalau takdirnya Allah nampakkan syaitan. Satu tempat orang seronok dengan hiburan macam-macam, pergi-pergi syaitan duduk depan pintu, 16 ekor dengan jelidah terjelik, mata merah sebelah kiri contohnya. Tutup kedai, pengusaha tu tutup terus, dia buat elan tutup rasmi sebab syaitan menanti. Tapi takdir kita dalam agama ni, Allah uji kita, makhluk jahat Allah tak nampakkan. Sebab itulah orang beriman, di mana dia punya suluhan, di sinilah suluhan kita di dalam iman kita, yang kita yakin syaitan memang pengganggu tegar yang akan masuk dalam hati kita. Kan Allah sebut Quran banyak sekali ayat, syaitan akan ganggu kamu. La uzayyina lahum, kata syaitan, dia akan jadikan kita keadaan, hiasi kita dengan macam-macam. Jadi oleh kerana itulah kata para ulama, syaitan benar-benar melihat kamu tapi kamu tak nampak mereka, sesuai dengan ayat Al-A'raf 27. Baik tuan-tuan, jadi bila sebut syaitan ni, maknanya kita minta pada Allah jauhkan semua perkara, khas dalam baca Quran. Baik. Kemudian sifat bacaan isti'adah ini para ulama kita sebut ada 2 bacaan. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bertambah 2 perkataan, iaitu as-sami' al-alim. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami' al-alim syaitanir rajim. Baik. Ungkapan ini tiada masalah, kata Imam Nawawi, namun yang terpilih adalah bacaan yang pertama. Yang pertama tu yang dipilih oleh ramai kalangan para ulama, iaitu asal kalimahnya a'udzu billahi minasyaitonir, sebab itu ada dalam Quran. Jadi yang kau ni betul juga. Kalau tuan nak baca yang ni pun tak ada salah, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, ataupun yang pertama tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua-duanya boleh dan dibolehkan. Cuma tinggal lagi satu poin yang saya kena sebut dalam bahasa ringkas saya ataupun dalam poin ringkas saya, ialah kenapa kita diminta supaya membaca isti'adzah untuk baca Quran. Kenapa? Limadha kita baca isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim untuk baca Quran ini? Sekurang-kurang ada 3-4 jawapan. Ini saya punya pemerhatian daripada apa yang saya cuba semak bacaan daripada beberapa tulisan para ulama. Sekurang 3 atau 4 sebab kenapa kita baca isti'adzah ketika nak baca Al-Quran. Yang pertama, supaya bila kita baca Al-Quran, baca dengan tulus hati dan tulus jiwa kita.
kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Kadang-kadang kita bimbang baca Quran tapi sifat riak tu ada, sebab nak tunjuk suara bagus pada orang lain, makhraj nombor 1, tajwid nombor 1, kamu tak ada harapan macam aku, izhar entah ke mana, ikhfa entah ke mana, idgham al-ghunnah tak ada ghunnahnya, contohnya. Boleh jadi kita rasa, tahu pula kalau kita baca Quran ramai-ramai, ya, tadarus boleh 5-6 orang, sampai turn kita start bismillah tu terus macam Qarya Antarabangsa dah, ya, walaupun tak sampai tahap tu. Siapa supaya orang nampak 4-5 ini, oh hebat dia rupa-rupanya, bagus. Riak dah, riak, ya. Kena pula kita rasa kita lancar pada orang, tanya pula baca Quran berapa kali sehari? Saya tidak kali lepas waktu satu surah biasalah, kadang-kadang 2 surah. Tengok. Jadi yang pertama, biar kita baca Quran sama ada kita seorang ke ramai-ramai, ketulusan kita kepada Allah tu ada. Sebab kita nak bercakap, saya sebut acap kali, sebab kita nak berbicara dengan Allah dengan bahasa yang cukup lunak, dengan bahasa yang cukup baik, dengan cara yang cukup terbaik. Dengan Allah kita bercakap sekarang ni. Jadi bagi kita isti'adzah supaya Allah hilang kepada kita sifat-sifat yang sifat tadi, riya, angkuh, sombong, ya, dengan suara kita macam-macam baik, tulus dan ikhlas kepada Allah pertama. Yang kedua, kenapa kita isti'adzah baca Quran Karim? Kerana sifat Al-Quran bila kita baca ini, mudah sangat datang gangguan-gangguan yang secara fizikal, mengantuk, mudah letih. Sebab tu kita bukan mudah nak baca Quran, tuan-tuan. Segar bugar bila pegang Quran letih terus. Segar bugar pegang Quran tak ada 10 minit, tiba-tiba mengantuk lagi. Syaitan lah tu. Niat kita nak habis satu surah ni, baca 20 ayat, tak sampai tak 2 ayat, tak 20 ayat pun, 3 ayat je ngantuk, tiba-tiba rasa macam tu. Kena pula dunia sekarang, dunia phone di depan, sesuai baca Quran, jeling tu, WhatsApp masuk betul, ya. Contohnya, bukan saya, perempuan lah, saya okey. Sama lah kita ni mengantuk. Saya sendiri mengaku kadang-kadang istighfar lah, niat nak baca tu 2 surah ni, nak sebab nak semak ni, tiba-tiba dia jadi mata jadi berat. Ialah kerana faktor waktu kadang tak sesuai. Kita Quran ni kita baca kadang pada waktu tak sesuai. Pandai pula cara tak sesuai tu. Waktu sesuai tak baca Quran, baca yang lain, ya. Jadi obat untuk hilangkan mengantuk, obat untuk tidur cepat, baca Quran. Ada guru kami masa belajar dia kata apa, kalau kamu rasa nak tidur cepat, baca Quran. Tak ada 20 ayat, tidur, ya, tuan-tuan. Jadi yang kedua ialah supaya tak ada gangguan. Yang ketiga, makna kita baca dengan tenang, tak ada sebarang gangguan, boleh merosakkan bacaan kita. Yang ketiga, kenapa kita diminta isti'adzah ataupun kita mula dengan isti'adzah, kita baca Quran. Yang ketiga, kata para ulama, 3 saja, ada 4, saya nak 3 saja. Yang ketiganya, para ulama sebut, kita diminta sebut isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dalam kita baca Quran. Supaya apa? Supaya kita kalau tengok maknanya, tengok makna, ialah makna ni bagi orang yang faham Quran, dia baca tu dengan makna sekali dah. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca tu dengan makna dah. Kita yang tidak faham sangat bahasa Arab, kita akan baca, tengok makna di sebelahnya, ayat apa makna. Tak ada gangguan daripada sudut kita nak faham makna, menyebabkan kita kena isti'adzah kepada Allah SWT. Ini 3 pandangan yang saya cuba rangkumkan daripada beberapa bacaan lah. Tuan-tuan, cuba kita amalkan isti'adzah, nak baca Quran, insya-Allah Allah beri kepada kita pintu kerahmatan, keselamatan,
kefahaman, keamanan, insya-Allah dengan izin Allah SWT. Baik, seterusnya, sesungguhnya bacaan isti'adzah adalah sunat, bukannya wajib disunatkan setiap baca Al-Quran. Betul, kita dah sebutkan tadi, tak baca pun tak berdosa, tetapi bila kita baca, kita lebih menekankan soal kita nak rezeki Al-Quran itu bersama kita, kefahaman, tak ada gangguan seumpamanya. Disunatkan bagi setiap baca Quran sama dia dalam atau dua salat, dalam luar salat. Luar salat macam kita baca ni lah, lepas subuh, lepas zuhur, contohnya sekarang waktu duha, atau dalam salat. Dalam salat ini ada perbincangan ulama, kita baca, kita tengok sini. Disunatkan juga baca pada setiap rakaat dalam salat, setiap rakaat dalam salat kita, menurut pandangan yang saya daripada dua pandangan di sisi ulama kami, kata Imam Nawawi. Dua pandangan. Yang pertama kata baca setiap kita dalam rakaat kita. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitanir. Cuma ulama kata apa? Dia bacaan bukan secara jahriyan, bukan secara kuat, secara khafi, secara tak jelas. Maksudnya kalau kita dalam solat tak ganggu orang, kita tahu kita baca Allah syaitan rajim, Bismillahirrahmanirrahim, itu dia. Lepas kalau tuan-tuan pergi ke Makkah, Madinah, kita ada perasan imam-imam kita Al-Haramain, belum dia nak imamkan solat, yang dia jadi imam tu, kita akan dengar dalam mikrofon itu bunyi, ya, sebab mikrofon di Mekah ni terbaik dunia lah, tak ada rasa-rasa, paling mahal, terbaik, ya. Dia punya suara tu masuk mantap, kita dengar amalannya. Jadi kalau ikut kepada mazhab Hanbali, itulah antara amalan mereka lah. Baik, kita mungkin tak banyak kita amal, tapi di sini menurut kata memang kita disunatkan baca setiap rakaat dalam salat kita, tapi tak secara jahrian. Baik, ada pandangan menyatakan bahawa disunatkan pada rakaat pertama saja, bukan kedua. Kalau sembahyang asar 4 rakaat, untuk rakaat pertama saja. A'udzubillahi minasyaitanir. Jadi perbincangan ini bagi saya perbincangan yang tidak menjadikan kita dalam keadaan wajib melakukannya, atau kalau tak buat dosa tidak timbul. Yang penting kita nak lengkapkan isti'adzah supaya dengan isti'adzah tadi baca Quran kita sempurna, tak ada gangguan dan seumpamanya. Jadi apa yang penting di sini ialah kalau ikut pandangan para ulama kita, nak baca sunat dalam solat, nak baca setiap rakaat pun tak apa, ataupun rakaat pertama saja. A'udzubillahi. Kemudian yang lain itu terus kepada basmalah, dan kemudian alhamdulillah ayat ataupun Fatihah. Sunat beristi'adzah bagi pertama dalam solat jenazah, menurut pandangan lebih sahih daripada dua pandangan si ulama mazhab kami. Dalam masalah sembahyang jenazah disunatkan pada takbir pertama, sebab sembahyang jenazah ada berapa rakaat? Sembahyang jenazah 4 rakaat, 4 takbir. Saja tanya nak uji itu, ya. 4 takbir. Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, doa untuk si mati, keempat untuk orang Islam seluruhnya, Allahumma la tahrim ajra, sampai akhirnya. Baik, dalam hubungan ini kata Imam Nawawi bahawa sebenarnya sunat isti'adzah pada takbir pertama, Allahu Akbar, pada bacaan basmalah tu, ataupun Al-Fatihah, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Lepas tu yang kedua takbir tu tak ada dah, memang nasabah lah, sebab takbir kedua ketiga itu bukan bacaan Quran, dia adalah bacaan doa. Jadi saya melihat dalam hal ini betul, ya, sebab itulah ramai di kalangan para asatidzah kita yang saya dengar bila mereka imamkan solat jenazah, mereka mula dengan isti'adzah. Bahkan pernah saya terbaca, saya rasa lama dah saya baca tulisan itu,
tak silap saya daripada tulisan lama Syekh Al-Fatani, kenapa baca isti'azah ketika nak sembah jenazah? Kerana si mati di hadapan kita ketika solat jenazah lakukan, kita minta keselamatan di alam kuburnya, keselamatan di alam barzakhnya, diberikan Allah keselamatan, keamanan daripada gangguan-gangguan di alam barzakhnya. Maka dengan harapan bila kita baca isti'azah itu, ni pandangan yang ditulis pada ulama lama lah ya, mudah-mudahan si mati dapat ketenangan, gangguan tak datang, kepahian tak ada, moga-moga Allah beri keselamatan. Itu kata setengah ulama. Yang penting ialah memang dalam sunat takbir pertama itu isti'azah dalam jenazahnya. Baik, sekarang dah selesai isu tentang isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanir. Kita boleh buat kesimpulan untuk setakat ini, semampu kita dalam apa saja amalan kita, bukan setakat baca Quran, dalam semua keadaan. Kita nak keluar rumah, kita nak makan, kita nak minum, kita nak pakai pakaian, kita nak apa saja, mulakanlah dengan isti'azah, tak salah. Sebab kita mohon Allah lindung pada kejahatan gangguan syaitan, supaya syaitan tak ganggu kita, tak masuk dalam kehidupan kita dan tak ganggu perjalanan kita. Baik, kita pergi pada muka surat 65 yang sama, page yang sama, di bahagian kedua. Galakan memelihara bacaan pada setiap awal surah. Pembaca Al-Quran digalakkan supaya memelihara bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi isti'adah, sekarang basmalah pula. Kalau isti'adah artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sekarang basmalah dinisbah kepada Bismillahirrahmanirrahim, namanya basmalah. Basmalah, ba, sin, mim, lam, ta merbotah yang tertutup tu, basmalah. Baik, pembaca Al-Quranul Karim digalakkan supaya memelihara bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, pada setiap awal surah selain surah At-Taubah. Bara'atu minallah tu dia tak ada basmalah kat situ, kerana kebanyakan ulama mengiranya sebagai satu ayat Al-Quran ada tulis dalam mushaf pada setiap awal surah melainkan surah At-Taubah. Ini menarik. Di antara pandangan Syekh Mana Al-Qattan, seorang ulama besar dalam bidang ulum tafsir. Sebab bila kita buka Quran, mushaf Al-Quran, kita akan dapatikan setiap surah dia akan tertulis perkataan Bismillahirrahmanirrahim, barulah surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Mulk contohnya. Bismillahirrahmanirrahim ditulis kemudian Yasin. Itu yang tercatat dalam mushaf. Kecuali surah At-Taubah tak ada basmalah tadi. Baik. Jadi kata setengah ulama kita, ada ulama berpandangan bahawa Bismillah itu dikira sebagai satu daripada ayat Al-Quranul Karim. Maka harganya mahal. Kalau kita sebut, katalah sebagai contoh, Yasin wal Quranil Hakim, ya ada pahala, sin ada pahala, waw ada pahala, wal Quran, alif lam qaf semua ada pahala, 10 pahala. Bismillah pun sama, ba ada pahala, sin ada pahala, mim, setiap huruf itu ada pahala, sebab dia dianggap sebagai daripada Al-Quranul Karim. Ini pandangan para ulama termasuk Mana Al-Qattan. Dan kata beliau, adalah munasabah kita anggap basmalah pada Quran. Sebab apa? Sebab dia dalam mushaf, dalam Quran. Bismillah catat dalam Al-Quran, maka bacalah. Dan yang kedua, setengah ulama kata sebab puji Allah Azza wa Jalla. Tidakkah kita baca Bismillah di atas nama puji Allah? Dengan namamu ya Allah, Tuhan yang pemurah lagi maha mengasihani. Bismillah, dengan namamu ya Allah. Ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah. Ar-Rahim, Tuhan yang maha mengasihani hamba-hambanya, mengasihani hambanya. Puji tak? Puji. Dan selayaknya kita puji Allah malam, siang, pagi, petang. Betullah kalau tengok perbincang ulama tentang Bismillah ni panjang.
Satu di antara yang saya catat dalam catatan kitab saya atau buku saya inilah, bila sebut tentang bismillah ini, ada ulama yang kata ia merupakan satu pujian yang paling tinggi sekali. Sebab apa? Sebab kita dalam hidup ni tuan-tuan, apa sahaja perbuatan kita mula dengan bismillah, kita telah menyempurnakan amal itu. Satu orang tak baca bismillah, amalnya apa? Dianggap sebagai sengit, tak lengkap. Akta ni maknanya terpotong. Makan tak ada bismillah, kenyang tetapi dianggap tak lengkap makanan itu keberkatannya. Waktu kita bila sebut bismillah, naik kenderaan bismillah, sampai ke rumah bismillah, nak baca Quran bismillah untuk istirahat tadi, termasuk nak makan bismillah, kita seolah menyempurnakan satu ibadat atas nama Allah Azza wa Jalla. Keberkatan ada di sebalik amal bismillah, rahmat menanti, kemuliaan menunggu. Allahu Akbar. Dan bismillah ni tuan-tuan bukan satu kata biasa, luar biasa. Sebab dipuji Allah Azza wa Jalla dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang keduanya, kata setengah ulama kita, kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini kalimah yang menjadi ucapan malaikat malam siang semenjak daripada awal kejar mereka. Berkait dengan malaikat pula. Antara satu kalimah yang malaikat tak pernah terhenti ucap daripada awal kejar mereka ialah Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Itu pandangan ni. Ini pandangan ni. Yang ketiga, kata para ulama'nya, kandungan Bismillah itu kandungan yang lengkap. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap. Allah Tuhan yang Maha Pemurah, Allah Tuhan yang Maha Mengasihani dan menyayangi. Lengkap tu. Ini pandangan para ulama yang mengatakan bahawa kalimat itu kalimat lengkap, selengkap-lengkapnya tentang Allah punya kekuasaan dan kemuliaan. Dengan nama Allah, Tuhan yang pemurah. Apa yang tak murah Allah dan kita tuan-tuan? Murah semurah-murahnya rezeki, kehidupan, nikmat. Bukan setakat pada orang yang beriman. Orang tak beriman pun Allah beri juga. Pemurahnya Allah Azza wa Jalla, tak kira siapa. Kemudian kedua, Ar-Rahim, yang Maha mengasihani hamba-hamba beriman. Allahu Akbar. Betullah kalimah itu kalimah yang lengkap. Ini pandangan para ulama tentang perkataan basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jika dibaca basmalah, maka dia mensabitkan baca lengkap khatam Al-Quran atau satu surah. Jika tidak baca basmalah, maka dia meninggalkan sebahagian Al-Quran atau maknanya, siapa baca bismillah bila baca Al-Quran, seolah dia terlengkapkan surah ke surah. Kan bila kita baca surah Yasin, bismillah, selesai Yasin, surah yang lain bismillah juga kan. Seolah kita baca bismillah surah Yasin 83 ayat itu, penghujungnya selesai, lengkap. Maka siapa tak baca bismillah, seolah tak lengkap bacaannya. Walaupun lengkap surah-surahnya, tapi tak lengkap di sini. Pada ulama seolah ada benda yang kurang, yang mengurangi bacaan itu kerana tak baca bismillah. Jika bacaan itu adalah satu tugasan bergaji atau seperti 1/7 bagian. Okey, ini pandangan, kita baca sajalah. Saya tak nak beri pasan, tapi bacaan saja. Jika bacaan itu adalah satu tugasan yang bergaji seperti 1/7 bahagian atau bahagian dalam Al-Quran yang diupah diberi bayaran, maka perlu mengambil perhatian ke atas basmalah agar jumlah tersebut hendak diterimanya dalam keadaan yakin tanpa ada keraguan. Jadi kalaulah kita letak markah lah, letak markah, ya, kalau markah tu 100, tak baca basmalah tu macam tak sampai 100% lah, 90% saja. Jadi kalau orang tu nak lengkap dia punya habuan, ganjaran, bacalah dengan sempurna 100%. Dia letak ke sini 7 bahagian, sebab Fatihah tu 7 ayat. Masuk basmalah kan. Bagi kita tak baca basmalah dalam alhamdulillah, Fatihah itu seolah tak lengkap lah.
Samalah surah yang lain pun. Jadi untuk melengkapkan surah apa kita baca, bacalah basmalah. Saya rasa ini satu benda yang clear lah. Dan kita pun tak nak apa saja yang kita buat dalam hidup tak mula dengan Bismillah. Kita nak belajar, kita nak ngaji, baca Quran, kita mula dengan Bismillah. Mudah-mudahan itu semua akan melengkapkan kita punya bacaan, amalan kita dan seumpamanya. Yang penting, penghujungnya, yang penting tuan-tuan ialah basmalah ini, saya memetik kata-kata Al-Imam Asy-Syaukani. Pandangan Imam Syaukani ada tertera dalam beberapa tulisan beliau. Dia kata apa? Bila kita baca Bismillah ini, kita sebenarnya sedang memperoleh dua benda yang besar. Kita baca Bismillah, nak makan Bismillah, nak baca Quran Bismillah, baca Quran Bismillah, semua kita baca Bismillah, nak keluar Bismillah. Kita sedang mohon dua benda besar. Apa dia? Kita mohon kepada Allah keselamatan, keamanan. Yang kedua, kita mohon keberkatan di sebalik perbuatan kita buat. Kita makan Bismillah, nak berkat. Di samping keselamatan tak ada gangguan. Jadi semua ini ada makna tersirat, keselamatan dan keberkatan. Kata Imam Asy-Syaukani, kita Bismillah ini besar harga kepada kita. Berkat pun dapat, keselamatan pun kita capai. Kerana Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bermohon, Allah tempat kita merintih dan kita minta. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan awal pagi ini sempurna kita punya perbincangan. Yang berbaki muka 66, baca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan mentadabbur ketika membaca. Ini Quran lagi. Khusyuk kita baca. Lepas nak baca Quran, janganlah baca waktu letih. Ini memang letih lah baca Quran. Letih sungguh. Baca Quran sekadar-kadar untuk melepaskan batuk di tepi tingkap kanak tangga. Ya, itu masalahnya. Atau baca Quran sekadar nak dapat pahala semata-mata. Tadabbur tak ada. Ini kita akan beri penjelasan dalam kuliah 2 minggu datang. Sekian dimaklumkan.